Okay, bila buka file awak yang minggu lepas punya, file minggu lepas, kita akan sambung kita punya Adobe Premiere. Okay, semua dah buka Adobe Premiere? Alright. Kejap saya import jap. Alright, okay. So, hari ni kita nak continue yang di mana kita akan sambung untuk kita punya bahagian grafik lah. Alright, okay. Sekejap Semua dah buka dah file yang minggu lepas tu, yang kita last kali kita buat color grading tu. So, right. Sekejap saya share screen. Okay, dia nampak dekat screen awak. Right, okay. So sekarang ni kita dah pergi kita punya color, kita dah pergi effect, kita dah pergi kita punya audio. Sekarang ni kita nak pergi dekat kita punya grafik. Alright, okay. So bila klik pada grafik awak tu, okay, whenever kita pergi pada bahagian grafik ni, alright, saya okay. Whenever kita pergi pada bahagian grafik, dia akan masuk di scan up punya interface. Okay. So di scan punya interface lah untuk bahagian grafik. Okay. So grafik ni kalau tengok dia akan ada bawah tab essential punya grafik. Essential punya grafik ni adalah grafik yang memang orang kata apa? Memang yang dah siap ada lah dekat dalam kita punya software ni untuk kita guna pakai. Alright, untuk guna pakai. So apa yang boleh buat? Apa kita tengok kat sini, dia ada dua kat sini satu my template, satu app.stock. Okay, ada tak?
Dua-dua ni ada tak? My template dengan Adobe Stock. Ada tak? Saya hanya ada main template je. Okey, tak apa. Yang Adobe Stock tak ada eh? Tak apa, tak apa. Yang lain semua ada My template Ada saya. Alright, okay. So apa yang berlaku dekat sini adalah di mana dia menyediakan template untuk kita guna supaya mempermudahkan lagi untuk kita nak menghasilkan kita punya motion grafik ataupun text motion grafik. Maksudnya dia move on kepada kita punya motion grafik lah. Kita ada grafik dan kita nak motionkan dia. Alright, okay. So kalau tengok, awak boleh scroll kat bawah ni. Dia ada list of bunch yang benda yang ada dekat sini secara listing ini. Ataupun apa yang kita boleh buat adalah you guys boleh view dia sebagai orang kata apa yang biasa punya view lah. Dekat sini you guys boleh sort sebagai research, you guys boleh besarkan dia punya view, you guys boleh kecilkan dia punya view. Okay, memang tak jadi masalah. Alright, okay. So dekat sini macam mana kita nak tahu benda tu functional, macam mana dia berfungsi, you guys hanya perlu letakkan mouse saja dekat atas dia punya frame tu. Nanti kalau ada motion, maksudnya dia akan keluar pergerakan lah. Kalau tak ada motion, maksudnya dia hanya stack je dekat situ. Kalau you guys letak, nanti dia selalu akan ada macam dia bagi feedback lah. Ending motion dia macam mana. Okay, so kalau ikutkan pada yang siapa menggunakan Adobe Premiere 2018 dan ke atas, insyaAllah awak ada bunch of effects ataupun text animated yang kita boleh guna dah untuk kita buat. Alright, okay. So you guys boleh lah try one by one. Okay, so macam mana kita nak try? Kalau tengok kat bawah ni ada grafik lah, ada macam-macam lah dia punya tu So macam mana kita nak try out? Okay, nak try out dia very simple saja. Okay, so tapi awak kena make sure lah, awak kena tahu awak pilih yang mana. Dia tak semua akan boleh fit. Kata macam for example, awak masukkan yang dekat kita punya footage yang dekat menara jam tu, letak yang sebesar-besar alam ni, memang orang tak nampak lah dekat footage menara jam tu. Sebab grafik kita dah cover dah. Alright, okay. Itu sebab kita kena make sure tak yang kita akan dapat tu yang okey, complete lah dan sesuai untuk kita punya footage. Kalau macam for example yang ni, nama dia bold title. So bold title ni dia tak ada effect apa-apa, cuma tak salah saya dia ada zoom in zoom out, tak salah saya. Okey, so macam mana kita nak apply? Okey, katalah for example this kita punya footage. Okey, footage kita punya pokok tu lah. Right, okey. So apa yang boleh buat, awak ambil ni yang dekat belah kanan ni, awak drag dan letak dekat atas ni. Nampak? Letak je dekat atas ni. Nanti dia akan keluar macam ni. Ni saya ambil ni your title ni. Dia tak ada nombor, tak ada nombor. Tapi nama dia bold title. Lepas tu kita boleh zoom dekat kita punya timeline ni, supaya kita tahu lokasi kita punya marker kat mana. So marker kat sini. So apa yang kita perlu buat sekarang ni, kita kena panjangkan dia. Okay, panjangkan dia sampai ikut yang kita rasa kita plan kita nak buat panjang lah. Okay. So bila dapat tu, okay, macam teks ni, untuk edit adalah awak hanya perlu double click saja. Double click saja. Nanti dia akan select yang ni. Okay, yang ni kita tukar. You guys boleh tukar lah nama tajuk ni. Okay, dia boleh tukar nama tajuk.
Okey, dalam masa sama juga boleh tukar font, juga boleh tukar teks. Okey. Sekarang ni cuba tulis awak punya tajuk dulu kat sini. Nanti bila kita ada tajuk ni, bila kita tekan balik kita playback, dia akan ada motion dekat sini. Dekat kita punya tajuk lah. Kalau kita ambil tajuk yang ada motion. Ada setengah teks ni tak ada motion tau. Ada setengah dia ada motion. Kalau macam for example saya punya ni, saya rasa dia ada motion sikit jap saya playback. Okay, so dia nampak dia ada motion lah. Kalau macam saya punya ni ada motion sikit. Okay, so sekarang ni cuba awak ambil awak punya teks tu. First kali apply pada footage yang jam ni, menara jam ni. Lepas tu yang kedua apply pada footage drone. Kita nak tengok macam mana application tu awak buat. Okay. Okay, cuba buat dulu. Dia ada banyak you guys boleh tengok dekat sini. Pergi balik dekat ni. Dekat atas ni grafik ni. Kalau tiba-tiba dia tukar kan, pergi balik kat grafik, nanti dia akan bagi you bunch list of yang apa benda. Ada yang macam Star Wars, ada yang apa macam Fast and Furious ada. Sekejap saya kena set ni supaya dia tak lari lah. Lepas tu tengok ada macam Star Trek punya. Alright, okay, cuba try dulu. Cuba try dulu. Nanti sekarang kita tengok yang section grafik lain. Kalau macam for example, kalau perasan bawah ni ada untuk sports intro. Okay, sports intro ni kalau kita nak apa apply je kalau kita ada pemain lah. Kejap okay, tengok ni. Bila saya ada sports intro Allah. Okay, bila saya ada sports intro saya masuk sini, dia akan patutnya dia keluar worded. Tu nampak. So dia keluar worded. Worded yang bawah tu lah. Nama pembaca berita ke apa nak kan. So you guys boleh double click. You guys boleh adjust tulisan tu saja. Lebih senang lah nak manage. Alright, okay, cuba buat dulu. Boleh tak? Semua boleh tak? Boleh? Boleh sir. Alright, okay, apply dekat drone tu punya dulu. Apply yang depan je, tak payah apply banyak-banyak tau. Apply yang depan saja. Apply dekat drone, lepas tu apply dekat menara jam ni.
Okey, boleh? Boleh? Boleh, alright. Okey. Ni saya nak tunjuk yang ni. Kan kalau awak tengok, kan ada satu grafik tu yang awak nampak ada warna apa ni? Warna kuning hitam tu. Nampak tak? Ada grafik. Kalau awak scroll tu ada grafik kan? Ada kan? Ada kuning hitam kan? Perasan tak? Ada tak grafik macam saya ni? Dekat awak punya library. Ni dekat yang awak scroll ke bawah. Scroll bawah nanti awak akan jumpa ni. Ada tak grafik ni? Ni. Yang lain ada tak grafik ni? Ada, sir. Ada okey. Cuba apply satu. Ambil mana-mana. Tapi jangan ambil yang besar ni, ambil yang macam ni. Yang ni. Ni kita panggil lower third kan. Cuba lower third tu cuba apply tengok. Ambil lower third tu nanti dia jadi macam ni. Yang macam ni lah sampel saya punya ni. Dia keluar ni. Ada? Dah apply ah? Dah, sir. Dah. Alright. So once kita apply yang ni, ini grafik yang ni je tau. Okay. Once kita dah apply ni, awak tengok dekat atas ni, dia ada dua perkataan. Satu browse. Satu lagi adalah edit. Cuba klik pada edit tu. Bila kita tekan klik pada edit tu, dekat situ lah kita boleh tukar dia punya ayat dia. Kita nak tukar katalah for example, saya tulis kat sini Yusas football team. Okay. So bila tekan Yusas football team, dia akan tukar kat situ nama Yusas. Nah, automatic dia akan stretch dia akan tukar Yusas nama ikut base yang kita letak. So lepas tu kita boleh adjust lah. Kita nak, kalau macam for example tak nak color ni, you guys nak buat color lain pun boleh. Saya ambil color merah. Alright, okay. Saya drag warna merah. So nanti dia akan tukar color dia jadi, highlight color jadi warna merah. Alright, okay. Yang ni saya tukarkan warna merah. Nampak? Dia jadi warna merah. So kita boleh tukar. Yang grafik yang boleh tukar ni hanya grafik yang memang dia pre-build untuk Adobe Premiere sahaja. So berkemungkinan kalau katalah for example you guys download daripada mana-mana source luar, maksudnya third party punya website ke, third party punya developer ke dan sebagainya, berkemungkinan this function tak adalah. Tapi apa yang memang dah ada dalam library Premiere ni, memang kita ada functionality untuk kita tukar. Tukar dia punya color dan sebagainya. So you don't need to worry lah. So kita boleh play up what kind of color kita nak bubuh, what kind of font kita nak letak. Macam ni for example dia tulis Adobe Spot, saya boleh tukar kat sini Yusas. Okay, tekan kat situ Yusas, bam, dia akan tukar jadi kat situ Yusas Spot. Right, okay. So the option is there untuk kita nak do all those adjustment dan sebagainya. Cuma ingat, whenever kita apply this kind of punya type of graphical, dia akan makan kita punya RAM dan juga grafik lah. Sebab dia nak proses video dalam masa sama, nak proses grafik. Right, so kena faham lah. So in case kalau macam for example kalau you betul-betul play around,
play around dengan apa? Play around dengan this kind of punya grafik, you guys kena ada high efficiency punya komputer lah. Maksudnya you guys kena ada very good komputer punya processor, you guys kena ada very good komputer punya RAM, serta you guys punya hard disk. Alright, okay, kena space kena besar lah. Sebab saya jarang pakai grafik yang ada kat dalam Adobe Premiere ni lah. Sebab macam maksudnya grafik yang ni lah, kalau macam tulisan-tulisan tadi saya apply lah. Tapi disebabkan di sini dia terlampau berat, saya jarang pakai. Saya akan pakai yang biasa-biasa saja. Biasa-biasa tu maksudnya yang sekadar meletakkan teks tu je ke, itu je saya akan pakai. Sebab saya tahu dia punya grafika dia agak berat lah. So you guys boleh pilih lah what kind of graphic yang you guys intend untuk apply. You guys boleh apply. Okay. And then katalah for example, dah apply, dah ada all those motion ni for example saya ambil ni yang dah ada motion ni. Dia bagi tahu loading motion graphic. Sekejap. Okay, loading motion graphic, saya edit kat sini. Alright, okay. So saya boleh adjust dia punya teks dia. Okay. Selamat datang. Alright, okay. So saya adjust dia punya grafik dia punya tu. So dan bila kita playback nanti, kita akan dapatlah dia punya motion grafik yang ada tu lah. Tapi this one is very simple lah. Simple, dia tak ada banyak sangat tu, dan senang untuk kita nak playback lah. Kalau kita playback pun dia tak terasa macam jerky. Sebab apa? Sebab motion grafik nampak simple saja motion grafik dia. Lepas tu habis, bam, macam tu je. Alright, okay. So normally kat mana kita nak apply motion grafik adalah selalunya apabila kita ada plan out, kita nak buat tulisan, kita nak letak teks dan sebagainya, barulah kita letak grafik lah, grafik dan sebagainya kita apply. Okay. So adakah kita boleh meletakkan grafik daripada luar? Boleh. Kita boleh meletakkan grafik daripada luar. Katalah macam for example, you ada buat grafika daripada luar. Grafika daripada luar tu macam for example, you guys ada buat grafik untuk event ke dan sebagainya. So you import sebagai grafik dan you apply dekat atas ni. Pun boleh, tak menjadi masalah. Boleh kita apply. Sama gak konsep dia macam Photoshop lah. Okay. So the graphic must be on top. So apa, dia akan jadi paling depan lah. Tapi kalau kita letak bawah daripada kita punya video, dia tak akan keluar apa-apa sebab grafik tu berada di belakang video. Video dia dah cover semua kan. So that's why tak boleh kita letak belakang video lah. Kita kena letak atas video. Barulah dia akan dapat full utilize lah kita punya grafik tu dekat atas kita punya video. Alright, okay. Tapi selalunya kalau betul-betul yang tu, kita kena pakai motion lah. Motion pula, sorry. Itu kalau Apple, sorry. Kalau Apple kita pakai motion, tapi kalau Windows kita pakai Adobe After Effects lah. So Adobe After Effects yang akan apply pada kesemua kita punya video yang ada. Right. Ada tertentu kita boleh tukar teks macam this one. Saya boleh tukar teks. Dia ada all this functionality. You guys pergi dekat edit ni, you guys boleh tukar font, you guys boleh tukar color, you guys boleh adjust everything that you need for your graphic punya tu. You guys boleh buat. Right, okay. Saya for example tadi saya punya ni warna putih, so saya boleh tukar dia jadi warna kuning. Alright, okay. Saya select ni, saya tukarkan dia warna kuning. Okay, nampak? So dia tukar warna kuning. Saya boleh letak stroke, saya boleh letak size dia saya boleh naikkan lagi. Dia punya sizing dia kalau terasa macam kecil, nampak? Saya boleh naikkan lagi dia punya size. So there won't be a problem lah sebenarnya. Whenever kita dah tu, kita boleh playback, dan bila kita playback, kita akan dapat tengok lah dia punya end result dia macam mana untuk kita punya grafik yang kita apply pada kita punya video. Okay. Okay, so far ada siapa-siapa ada masalah untuk apply grafik? Nampak? Dia datang. Alright, okay. Sesimple as that. Ada siapa-siapa ada masalah untuk apply grafik?
Okay, boleh? Ke PC tak support? Ada sir. Ke PC tak support? PC boleh? Dia lambat. Lambat lah. Dia slow sikit. Sikit. Dia slow sikit. Alright. Itu perkara biasalah. Memang dia akan slow sikit lah. Dia akan lagging. Right. Dia kalau pakai Premiere dia memang macam tu Pakai Premiere dia macam tu. Kalau nak laju, awak boleh tukar pakai Filmora. Filmora X lah. Filmora 10 lah. So dia pakai Filmora X, itu lagi banyak sangat dia punya apa? Apa kita panggil? Extra yang dia bagi kat dalam tu. So dan dia punya rendering time pun pendek. Pendek dan dia cepat lah. Dia punya processing dia memang sangat-sangat cepat kalau awak menggunakan Filmora berbanding dengan Premiere. Cuma ada 2-3 things lah yang dekat Filmora tu yang tak ada. Yang akan menyebabkan a very professional punya user akan kembali balik kepada Adobe Premiere. Macam for example, kita tak boleh masukkan kita punya external graphic kat dalam tu. Kita boleh import gambar tapi kita nak masukkan motion tak boleh. Dia kena masuk ikut dia punya library juga sendiri. Maksudnya macam ni kita boleh drag and drop. Yang ni tak boleh. Dia ada. Tapi baguslah Filmora tu is untuk siapa yang memang nak very orang kata very straightforward and very fast cut. You guys boleh menggunakan Filmora sebagai a part of you guys punya video editing punya tools. Alright. Yang lain okey tak? Senyap je yang lain ni? Boleh? Boleh sir. Boleh. Alhamdulillah. Alright, okay. Hari tu audio saya dah ajar kan? Audio dah? Ke belum? Belum lagi sir. Audio belum Okay, right. Okay, yang grafik ni dah? Boleh settle? Boleh kita move? Saya nak masuk audio pula. Boleh? Alright, okay. So sekarang ni, pergi ke tab audio awak. Pergi ke tab audio. Tekan tab audio. Nanti dia tengok pada belah kanan, awak akan dapat awak takkan dapat macam saya. Sekejap saya cuba tengok. Okay, awak akan, dia ada dua satu edit, satu browse. Cuba tekan edit dulu. Tekan edit nanti awak akan dapat dia ada ni. Dia ada select clip with tag, dialog, music, SFX dan juga ambience. Ada tak benda-benda ni? 4 benda ni. Ada Alright. Okay. So kalau perasan benda ni sama ada dekat dalam Adobe Audition. Kalau kita belajar Adobe Audition, awak akan dapat benda ni sama. So macam mana kita nak enablekan dia? Nak enable senang. Klik je gunakan mouse awak pada mana-mana clip yang awak nak adjust. Katalah for example saya ada clip bawah ni, saya klik pada ni. So bila ni dah menyala, barulah dekat kita punya ni dia menyala. Dia akan ada this lah. 4 ni. Alright, okay. So sekarang ni dia ada bagi kita orang kata apa, a shortcut way on how untuk kita nak edit kita punya sound. Okay, edit kita punya sound tu terutama apabila kita ada vocal sound, kita ada voice over. Sebab voice over ni intend to be a quite orang kata apa, dia akan ada buzzing sikit lah. Sebab bila kita record kat tempat yang ada kipas, tempat yang open sikit ke, ataupun tempat yang ramai benda bercakap, ataupun ada elektro punya magnet field yang ada kat situ, menyebabkan kita punya mic tu akan berbunyi seperti pelik sikit kan. So dekat sini lah dia bagi function. Okay. So dekat ke dalam dua-dua awak punya footage tu, iaitu footage yang pertama adalah footage awak punya drone. Memang tu tak ada suara sebab dia dekat atas. Footage yang kedua adalah footage yang dekat menara jam. Itu pun tak ada suara. Dia hanya ada environment sound saja. Betul Betul kan? Dia ada environment sound saja kan? Yes sir. Alright. Okay. So tapi tak apa, jangan risau. No need to worry. No need to worry. Okay, kata just imagine if like say in case you guys punya footage tu memang ada sound. So apa yang kita boleh buat sekarang ni, walaupun ada sound, you guys boleh select Kalau macam saya select, saya punya sekarang ni adalah voice over saya. Ini adalah voice over saya. Bila saya playback, saya dengar balik saya punya voice. Okay, saya ada voice over. So bila ada voice over, automatically saya kena select dialog.
Kenapa saya nak enhance dia punya clarity of dia punya voice, saya nak enhance dia punya speech punya through, supaya orang dengar, orang akan nampak macam dia orang berada dalam kelas tu walaupun benda tu hanya sekadar video saja. So saya klik pada dialog. Alright, okay. So kalau macam awak, kalau awak tak ada sound dialog ke tak apa, jangan risau, klik je pada dialog. Assignkan dia sebagai dialog. Okay. Kita nak tengok menu-menu dia, apa yang ada kat dalam dialog ni. Okay dah? Alright, okay. So whenever kita buka kita punya tab dialog ni, okay, so dia terus setkan kepada kita. Dia akan adjust kita punya loudness, dia akan repair pada kita punya file tu, sound tu kalau ada masalah ke dan sebagainya, dan dia akan claritykan kita punya sound. Okay, repair ni bermaksud bukan macam for example awak tengah rekod, tiba-tiba awak tersalah cakap. Tak, itu bukan repair, itu memang awak kena re-record balik. Repair maksudnya kalau macam for example kita punya sound tu tiba-tiba ada rosak ke, tiba-tiba ada bunyi. Rosak tu bukan maksud sound tu tak boleh pakai. Rosak tu bermaksud macam for example ada bunyi benda jatuh ke, kita tengah buat interview ada benda jatuh ke, ataupun mic tergosok dengan baju ke, ada bunyi macam tu kan. So kita boleh repair, dia akan repair lah, dia akan auto detect. Lepas tu bawah tu adalah awak nampak ada dynamic, ada equalizer, lepas tu ada enhance speech dan sebagainya, kreatif. Okay, so dekat sini kita boleh play around. Okay, kita boleh play around kita punya sounds. Kita nak setkan dia macam mana, nak setkan dia kepada tadi macam for example kita nak setkan dia kepada kita punya apa ni, kepada music ke, VFX ke, ataupun vokal ke dan sebagainya. Alright, okay. Once kita dah setkan situ kan, barulah kita akan tahu macam mana kita nak dengar kita punya sound tu. Maksudnya kita playback balik lah, clear kat situ. Yang ni siapa yang pernah belajar Adobe Audition? Ada semua dah belajar Adobe Audition kan? Dah siapa yang belajar Adobe Audition, you guys akan nampak tahu dia punya function ini sama. So apa yang Adobe buat adalah dia bring ada software punya interface masuk dalam kita punya Adobe Premiere supaya memudahkan untuk kita buat kerja dekat dalam Premiere, supaya kita tak payah switching punya software lah. Kita fokuskan pada satu saja, semua boleh buat dekat dalam satu-satu ni. Alright, okay. So dah settle kita punya ni, kita dah bubuh sound dan sebagainya, dah bubuh effect, dah adjust kita punya loudness dan sebagainya. Barulah last kali kita pergi dekat kita punya export. So export is very simple. Cuma awak kena pergi dekat file. Lepas tu pergi turun bawah, awak akan jumpa export to media. Cuba cari ni dulu. Ada tak? Okay? Boleh? Boleh kita continue? Boleh. Alright, okay. So dah jumpa dah yang export tu. Okay, bila kita pergi export, kita pergi media. You guys klik pada yang export media tu. Nanti dia akan keluar pop-up tau. Sekejap. Okay, dia akan keluar pop-up macam ni. Alright, okay. So dekat sini yang kita kena setting dan recheck betul-betul supaya tak ada kesilapan. Sebab kita tahu the process of rendering ni dia bukan ambil masa 2-3 saat ataupun 2-3 minit. Dia depend pada footage. Selalunya macam mana kita nak kira kita punya rendering time tu laju ke tak laju. Okay. Kalau rendering time awak, kalau footage awak duration dia adalah 10 minit. 10 minit panjang lah, panjang duration dia 10 minit.
Kalau nak tahu rendering tu bagus, dia boleh settlekan benda tu dalam half of 10 minit tu. Maksudnya kalau macam for example, awak punya video standard, dia punya duration dia dekat timeline 10 minit. Tapi awak punya rendering, komputer awak boleh settlekan dalam masa 5 minit. Maksudnya komputer awak tu memang power lah. Memang cukup power. Tapi kalau boleh buat less than tu, itu memang betul-betul power. Maksudnya seminit je dia boleh settlekan. Maksudnya betul power lah. So setiap satu tu, dia bergantung pada what kind of kita punya end result kita nak. Okay, kalau tengok kat sebelah kanan ni, okay, sebelah kiri ni kita punya gambar, kita punya footage lah. Okay, yang sebelah kanan ni, awak akan nampak dia bagi tahu export setting. Ada kan? Ada export setting? Ada. Alright, okay. Bawah tu ada format. Okay, format tu H.264. So kalau tekan kat situ, dia ada bunch of other formats yang lain yang kita ada. Kita ada AIFF, kita ada Apple ProRes, kita ada AX10, kita ada lagi apa, Blu-ray. Okay, kita ada HEVC. Okay, H.265, okay, HSVC, kita ada JPEG, MPEG, MP4 dan sebagainya, QuickTime lah semua, right? Tahu. Secara standardnya format ni adalah kita akan pakai format H.264. Kalau kita punya video adalah dalam bentuk 1080p lah, 1080. Kalau awak pakai 4K, selalunya kita akan pakai HEVC, High Efficiency Video Codec. Okay, apa beza dia dengan H.264? Dia akan preserve quality, okay, on the bigger large size. Kata macam tadi yang H.264 pakai 1080 kan. Yang ni dia pakai lebih daripada size 1080, okay. Dan cara dia preserve adalah di mana dia jaga kualiti dan dia turunkan file size. Maksudnya file size kita ni akan jadi lebih kecil daripada H.264. Okay. That's why sekarang ni yang H.264 ni kebanyakannya kamera-kamera baru dah start adalah format ni, dia kita boleh apply. Right, okay. Lepas tu adalah JPEG, yang ni dan sebagainya lah. Selalu standard saya akan ambil H.264 lah. Okay. So once dah ambil H.264, yang bawah ni kita ada preset. Preset. Okay. Preset ni sebenarnya dia bagi tahulah macam mana kita nak set. Kadang-kadang dia letak terus, okey, hutan simpan kat mana, air terjun kat mana, dia set, dia bagi tahu. Okey, yang orang jaga tu lah. Okey. Tapi kat sini kita boleh tengok kat sini kita punya bitrate kita ni. Kalau tengok kita ada medium bitrate, kita ada reactive bitrate, kita ada lower bitrate. Orang tengok ada apa, Adobe Stock 4K UHD. Siap ada Facebook. Kalau you are planning to do in Facebook, dia ada memang untuk output untuk Facebook. Lepas tu kita ada mobile devices, kita ada Twitter. Twitter, video boleh kat Twitter Video boleh display kat Twitter Waduh. Okay. So Twitter. Lepas tu kita ada VR. VR ada ni adalah virtual reality. Lepas tu kita ada Vimeo dan kita ada YouTube. So you have the chances to pilih what kind of punya output yang you guys nak. Tapi selalu standard saya akan ambil medium. Kenapa saya ambil medium? Sebab bila kita ambil yang high, very high very high, kata for example tadi di paling atas high bitrate okay, bila kita ambil very high bitrate, dia punya space makan dia agak besar. Okay, memang agak besar. Okay, kalau awak nak tengok, kita tengok sini ini adalah mesh source. Maksudnya dia copy balik saya punya setting lah dekat sini. Okay, so awak tengok dekat sini, awak pergi kat bawah. Ini kita ambil yang high bitrate okay, pergi kat bawah, awak akan nampak ada satu. Sebelum button-button tu awak nampak ada estimated file size. Okay, file size saya ni mungkin berkemungkinan size nanti bila habis saya render, dia akan jadi 5232. Maksudnya 5.3 gig. Dia punya file size saja. Alright, okay. Katalah for example if saya drop down kepada medium bitrate. Bila saya drop down kepada medium bitrate, awak tengok apa jadi? Dia punya file size dia terus jadi daripada 5000 terus jadi 1000 je. 1618 MB. So maksudnya dia hanya jadi 1.6K saja. Daripada 5K dia terus jadi 1.6K. So yang mana sesuai? So macam saya, jikalau saya tidak ada
orang kata apa, tak ada ideologi untuk nak present kat mana, nak show up kat mana dan sebagainya. Okay, selalunya apa yang saya buat, saya akan ambil medium lah, sebab saya boleh savekan saya punya file size kat sini. Right, okay, lagi jimat space lah sebenarnya. Tapi kalau you betul-betul nak yang ke high quality nya, you guys kena ambil yang high bit rate tu lah. Yang high bit, satu lagi, sorry, yang high bit rate tu. Ambil yang high bit rate tu, memang confirm lah you punya quality memang akan jadi A lah. Tapi dia punya space akan makan banyak. Alright, okay. So once dah confirm, yang bawah ni output name ni, you guys, ini adalah sebenarnya bukan output name tau. Kenapa dia highlight? Sebab ni kita boleh pilih lokasi, you guys nak save kat mana. So tekan je nama ni, nama file you dah buat tu, nanti dia akan bawa you guys pergi satu pop-up. Okay, dekat pop-up tu pilih lah dekat mana you guys nak store. Okay. Alright, so dah settle tu. Lepas tu awak pergi bawah sekali. Pergi bawah sekali, awak akan jumpa ada 4 ikon bawah tu. Kita ada metadata, kita ada queue, kita ada expert dan kita ada cancel. Alright, okay. So once dah dapat, kita just tekan, tak payah apa busy apa, kita tekan export. Okay, bila tekan export, dia akan keluar pop-up ni. Tunggulah dia ni sampai habis. Lepas tu you guys pergi tengok dia punya filem yang dia dah keluarkan. Alright, okay. Alright, itu cara-cara untuk kita export dan kita tengok setting. Alright, okay, ada soalan tak? Ada soalan? Semua okay? Boleh? Ada. Okay, sir. Boleh? So, jadi kita dah go through kita punya apa ni? Motion graphic dan juga sound setting. So sound setting maksudnya kita akan tahulah kita punya sound tu akan jadi macam mana, macam ni 26 orang. Alright, okay, kita go for a break jap. Betul kan kita sambung balik 10 minit ke 5 minit 10 minit boleh? Sekarang pukul 2.40 2.50. Pukul 1. Pukul 1 lah. Pukul 3. Pukul 3 kita sambung balik Okay, sir. Okay, sir.
boleh kita continue? Boleh sir. Boleh eh? Alright, okay. So, bila kita dah settle kita punya export tadi, so kita dah complete lah. Kita dah complete a cycle, iaitu kita punya post production. Maksudnya kita dah buat, kita dah apa, mula-mula yang kita start dengan kita belajar macam mana nak masukkan kita punya footage, kita buat kita punya green screen, kita masukkan kita punya tracking dan sebagainya, kita buat color correction, kita bubuh kita punya text dan sebagainya. Lepas tu last kali kita export lah. Alright, okay. So, untuk pengetahuan awak, exporting time tu dia bergantung juga kepada komputer yang kita pakai, dan dia juga bergantung juga kepada macam saya cakap tadi lah, processor, RAM, hard disk dan sebagainya. Dia akan jadi various, okay? Dia takkan sama. Dia akan berbeza, bergantung. If you have a very good computer, insyaAllah dia akan jadi laju. Tapi if you have a very slow computer, maksudnya you pakai i3, ada ke lagi orang pakai i3? Saya rasa tak ada kot. i3 ataupun Ryzen 3. Selalu sekarang ni standard orang dah start pakai Ryzen 5, Ryzen 5, Ryzen 7 ataupun Ryzen 9 ataupun i5, i7 ataupun i9. Tapi kalau pakai i9 tu memang itu on top lah. Memang lajulah selaju-lajunya. Okay. So dia bergantung. Kalau siapa yang menggunakan laptop tu dia memang akan a bit slow sikit lah. Right. Okay. So you have to, orang kata apa, beware lah benda-benda yang macam tu Alright. Okay. So complete kita punya cycle, iaitu kita punya macam mana kita nak nak edit kita punya video dan effects yang kita boleh dapat, dan juga itulah ada juga extra effects yang lain. Kalau you guys nak tengok, kalau macam you guys tengok ada orang tengok apply tu, itu semua dalam yang macam saya beritahu lah dekat kita punya yang grafik tu. Dan setiap software ni pun dia berbeza lah. Kalau pakai Adobe Premiere, dia punya effects yang dia apply macam ni. Kalau pakai DaVinci Resolve, effects dia macam ni. Kalau kita pakai Filmora, effects dia macam ni. Alright, okay. Right, okay. Untuk kita apa nanti. Kalau untuk awak punya next lah, kata next in future, if you are planning to do, you guys punya nak buat video ke dan sebagainya, tengok apa output video tu minta, lepas tu baru you decide what kind of software you are planning to use lah. Macam kalau you guys kata, oh video ni just shoot simple, a very simple punya text, you guys carilah software yang very light, tak payah cari Adobe Premiere pun sebenarnya. Okay, sebab Adobe Premiere ni dia agak berat lah. Saya tahu ada setengah-setengah, ada yang hari tu siapa punya ke yang tengah yang masa kita tengah buat rotoscoping tu, tiba-tiba dia punya PC dia jam. Even though ada yang buat green screen hari, the green screen ke tracking yang buat tracking hari tu pun jam juga kan. Komputer dia down kan. So dia depends, ada gak setengah-setengah software tu dia bagi a very, orang kata apa, very fast rendering time dan juga speed dalam editing. Alright, okay, you guys kena try lah. Saya hanya mengajar dalam Adobe Premiere. Kenapa? Sebab Adobe Premiere ni adalah memang kata widely used lah. Tapi kalau you guys ada time, cuba belajar menggunakan yang software lain. Dia sama interface, semua sama. Cuma company manufacturing yang buat software tu yang berbeza sedikit. Alright, okay. Alright, okay. Boleh? Boleh faham semua? Alright, okay. Sebelum saya rasa itu saja, tak ada apa-apa. Sebelum kita beredar, saya nak bagi you, terangkan you assignment. Boleh? Okay. Saya tak bagi apa-apa lagi kan? Okay, saya nak bagi assignment ni. Ada lagi 4 minggu. assignment project, assignment. Lepas tu kita assignment, lepas tu quiz ke apa sikit, lepas tu final project you. Alright, okay, boleh Okay, sekejap. Okay, boleh nampak kat skrin? Boleh, alright, okay. So, these are your first assignment. Right, okay. So, hari ni 22 hari bulan. Alright, so 22nd of November. Alright, okay. This is the first assignment. So, dia punya assignment adalah video tracking. So, 50%
of dia punya point yang saya akan ambil daripada 100% tu. So you guys kena buat a video untuk you guys punya assignment video tracking ni. Okay. So very simple. You guys tengok soalan dia, instruction, shoot 30 seconds to 1 minute video of yourself. Apply tracking function available in the software. Software tak kisah software apa-apa. Ada tak saya mention Adobe Premiere? Tak ada. Ada saya mention After Effects? Tak ada. Right, okay. Lepas tu add text to the project. Maksudnya you letak teks ke. Okay. Lepas tu apply those tracking data to the text and then export the final video. Rasa-rasa ada buat tak benda ni? Ada kan? So kalau ada, awak hantar yang ada tu je. Sesimpel as that. Jangan assignment ni semua kita dah buat. Soalan je saya bagi lambat. Okay. Kalau siapa rasa file dia hari tu saya rasa saya ada minta juga save kan, betul? Ada kan? So ambil balik awak punya yang assignment tu, exportkan jadi video, lepas tu hantar. So very simple. Student need to complete assignment by following tutorial given by lecturer. Student need to avoid any plagiarism. Assignment, the final product must be submitted within 2 weeks after the assignment be assigned. So 2 weeks from now is gonna be on the berapa bulan 12 bulan 12 So bulan 12 should be on the 8 sorry, on the 15th of December. 15 hari bulan 12 adalah minggu untuk submit you guys punya assignment 1 ni. Tapi tak adalah kita ambil dalam masa 2 minggu sebenarnya. Sebab saya letak soalannya asal 2 minggu, sebab kalau ketika saya bagi pada hari tu yang masa kita buat yang tracking tu. Okay. So since that benda ni dah ada, so you guys ambil nanti, you guys terus submit je nanti. Alright, okay, boleh? Ada kan? Ada kan? Video ni ada kan? Ada, alright. Alright, okay. So nanti you guys submit dekat Google Form. Nanti saya bubuh kat dalam Google Classroom. Ada Google Form. You submit je video tu kat dalam tu nanti. Alright, okay. Simple as that. So bawah ni adalah rubrik macam mana pengiraan lah. Okay, content, creativity, video quality, tracking, cara tracking, teks apa you pakai dan juga final output. So kalau you guys rasa hari tu masa awal-awal tu saya ada tengok 2-3 student yang gambar dia macam gelap, tak boleh nak tracking ke dan sebagainya, so buatlah rekodlah yang baru untuk diri awak, sebab tahu kan macam mana kaedah macam mana kita nak buat tracking kan. So dia kena ada very good punya gambar, very good punya video supaya mudah untuk komputer tu nak recognize which part yang kita nak tracking kan. So buat video tu, lepas tu submitkan dekat saya. So tak lama, 30 second minimum, maksimum 1 minit saja. Tak lama pun. Alright, okay. Boleh? Ada apa-apa soalan tak? Ada apa soalan? Tak ada, alright. Okay. So saya drop dulu assignment 1 ni. Nanti on Friday saya akan drop lagi second assignment dan project nanti. Boleh? Alright, okay, right. Okay. So ada apa-apa soalan lagi? Ada apa-apa soalan? Tak ada, alright. So kalau tak ada, saya rasa itu sahaja untuk kelas kita pada petang ni. Kita jumpa balik on Friday. Dengan itu saya sudahi dengan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you. Oh, ada.